Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi ta'limi ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Insyaallah malam ni kita cuba mengakhiri surah yang kita baca, kalau tak silap saya ayat 28. Insyaallah kita akan baca ayat 28, 29 dan 30 surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. Katakanlah ya Muhammad, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan aku dan orang-orang yang bersama denganku, atau dia memberi rahmat kepada kami? Faman yujirul kafirina min azabin alim. Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir? Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir daripada azab seksa neraka yang tidak terperi sakitnya? Di mana ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi SAW supaya terus menyampaikan hidayah kepada orang-orang Mekah, yakni orang-orang musyrik Mekah. Katakanlah lagi Muhammad kepada orang-orang musyrik, yakni orang-orang kafir Mekah tadi, yang mana orang-orang Mekah ni dia mengharapkan kematian baginda Nabi SAW. Orang Mekah ni kalau boleh dia nak bunuh Nabi, kan? Kalau boleh Nabi ni jangan hidup. Terangkanlah apa pendapat kamu kalau Allah mematikan aku dan juga mematikan orang-orang mukmin bersamaku. Kalau Allah memberi rahmat kepada kami dengan menangguhkan kematian kami, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir itu untuk membelanya dari seksa yang pedih, yakni daripada azab neraka?
Jadi soalnya ayat-ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala ni sebagai, dengan rahmatnya, baginda Nabi SAW cuba memujuk orang Mekah masa itu supaya menerima hidayah Al-Quran ini atau menerima hidayah Islam ini. Kata ulama-ulama mufassirin, orang-orang yang kafir itu inginkan kematian baginda Nabi SAW dan juga kaum muslimin. Kalau boleh, bagi mereka, kalau boleh orang Islam ni jangan hidup atas muka bumi ni, kan? Kalau boleh, Muhammad ni kita hapuskan dia. Sebab itulah semasa kita berada pada bulan Muharram ini, kita memperingati hijrah, hijrah baginda Nabi SAW. Maka dalam peristiwa hijrah itu diceritakan bahawa kenapa Rasulullah berhijrah, kerana orang-orang kafir merancang untuk membunuh Nabi SAW. Wa iyyam kurbikal ladina kafaru lisbituk au yukhrijuk, di mana mereka itu ingin mempenjarakan, mengurung Nabi. Ada pendapat kata kita kurung Muhammad ni, kan? Ataupun kita halau dia, dan akhir sekali kata kita bunuh dia. Itu antara cadangan puak-puak musyrikin. Jadi berlakulah peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang mana Rasulullah SAW berada di rumahnya dan Nabi dikepung oleh puak-puak musyrikin Mekah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman yujirul kafirina min azabin alim, maka Rasul kata kepada orang kafir, kalau aku mati, mu pun mati juga, kita semua akan mati, kan? Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Rasulullah baca ayat tu, innaka mayyitun, wahai Muhammad, mu pun mati, mereka pun mati, kan? Cuma bezanya aku mati dalam keadaan aku beriman kepada Allah, kan? Aku menerima hidayah ni, yakni aku dipertanggungjawabkan, aku sebagai Nabi, sebagai Rasul, Allah wahyukan aku supaya menyampaikan, kepada kamu, supaya kamu mengikut aku, dan aku nak bawa kamu ke jalan Allah, ke syurga, bukannya ke neraka. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang memelihara Nabi, Allah menjaga Nabi. Sebab itu dalam satu peristiwa dalam ayat suratul Maidah, kalau kita tengok dalam suratul Maidah ada satu ayat di mana Allah Taala menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum. Di mana ayat ini di antara ayat an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffi aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat sebelah dalam surah Al-Maidah ni Allah ceritakan, wahai orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu, dan termasuk nikmat yang Allah beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh hamma qaum an yabsutu ilaikum aydiyahum, ketika mana ada satu kaum yang ingin membunuh kamu, kan? Maknanya kaum tadi ada satu golongan yang ingin membunuh kamu dengan pedang, memacung kamu. Fakaffa aydiyahum ankum, siapakah yang menahan daripada mereka tadi? Siapa yang melindungi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabnya ialah siapa dia? Itulah diceritakan ayat ini. Antara sebab turun ayat ini ialah diceritakan bagaimana dalam satu peristiwa. Ayat 11 surah Maidah ni menceritakan kepada kita satu peristiwa bagaimana yang diwakilkan oleh Jabir bin Abdullah mengatakan bahawa ayat dalam surah Al-Maidah ayat 11 tadi sebab turun dia. Sebab ayat ni kita nak kaitkan dengan ayat faman yujirul kafirina min azabin alim, kan? Ayat ni sebab turun dia, kata Jabir, diturunkan berkenaan dengan
satu cubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa Rasulullah ni dia terlibat dengan peperangan Zatul Riqa. Ada satu peperangan nama dia Zatul Riqa. Jadi Rasulullah SAW dengan sahabat ni mana pergi berperang dalam keadaan Rasulullah SAW pada masa itu berehat. Rasulullah berehat di bawah pokok. Jadi ada satu golongan ni musuh-musuh dia, ada seorang bernama Ghawras bin Al-Haris. Ada seorang tu nama dia Al-Ghawras bin Haris ni. Dia ni adalah musuh Islam, dan dia bersama dengan pasukan Bani Muharib. Dia kata, siapakah yang mahu aku bunuh Muhammad itu, aku boleh bunuh dia. Jadi Ghawras ni dia pergi diam-diam. Masa itu Rasulullah SAW sedang berehat di bawah pokok. Rasulullah ni tidur bawah pokok kan. Jadi Ghawras ni sampai dekat pokok tadi, ada pedang dekat baginda Nabi SAW. Rasulullah tidur, maka dia pun ambil pedang. Orang ni sempat ambil pedang. Kemudian sebelum dia tetak Nabi, dia bunuh Nabi, dia pergi dia bercakap dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Dia kata apa? Dia kata, ya Muhammad, hari ni tengok aku ni pedang kan, aku boleh bunuhmu. Wahai Muhammad, siapakah akan menyelamatkan kamu? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah tidur kan. Pedang ni maknanya duduk dekat Ghawras. Ghawras ni pegang pedang. Ghawras kata, hari ni siapa nak selamatkan kamu? Dalam keadaan itu Rasulullah SAW dah keadaan tenang. Rasulullah jawab satu je, Allah. Rasulullah mengatakan Allah. Perkataan Allah itu gemetar Ghawras ni, pedang jatuh. Maka pedang itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya di situ menunjukkan bahawa wallahu ya'simuka minan nas kan. Rasulullah ni dia ada sifat dia panggil ismah. Ismah maknanya Rasulullah dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah di antara lain ayat yang kita baca ini menyatakan bahawa bagaimana cobaan-cobaan orang-orang musyrikin untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam satu ayat lagi, dalam surah Al-Isra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dalam surah Isra ayat 40. Wa idza qara'tal qur'an, wahai Muhammad, ketika kamu membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka kami jadikan di antara kamu dengan orang-orang kafir tadi, dengan orang yang tidak beriman tadi, yang tidak beriman pada hari akhirat, hijaban mastura, kami jadikan tabi yang menutup, kami jadikan penutup, kami jadikan halangan. Jadi nak menunjukkan bahawa orang kafir ni hati dia tertutup kan. Dan di sana ada riwayat yang mengatakan ketika mana ayat ni turun disebut dalam satu riwayat, mengikut satu riwayat daripada Sa'id bin Jubair, katanya ketika mana surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dalam ayat itu diceritakan wa imra'atuhu hammalatal hatab, perempuan Ummu Jamil, bini kepada Abu Lahab ni, di mana membawa kayu api. Salah satu musuh yang sentiasa menghalang kerja-kerja dakwah Nabi. Dia letak kayu api, dia letak najis, dia letak perut unta. Ini kerja Ummu Jamil. Ummu Jamil siapa dia? Itulah isteri kepada Abu Lahab.
Jadi apabila turun ayat ni didengar oleh Ummu Jamil. Allah sampai kepada Ummu Jamil, turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ummu Jamil apabila dengar ayat ni dia marah. Dia kata ayat ni kena batang kaku. Muhammad ni kata kaku. Jadi Allah turunkan wahyu tu. Jadi Ummu Jamil kata aku nak bunuh Muhammad. Jadi dia ambil, ada riwayat kata dia ambil batu besar, dia pergi kepada, dia cari Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu Rasulullah berada bersama Abu Bakar. Ada riwayat kata Rasulullah berada di kawasan Al-Haram, kawasan Masjid Haram tu lah, kawasan tu kan. Rasulullah SAW pada masa itu mungkin baca Quran kan. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ketika mana kamu ya Muhammad membaca Al-Quran, kami jadikan di antara kamu dengan orang kafir tadi adanya halangan. Jadi Ummu Jamil kata mana Muhammad kan? Sedangkan Nabi Muhammad ni duduk dekat Abu Bakar, dia tak nampak. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Nabi Muhammad, jadi Ummu Jamil tak nampak. Dia jadi tak nampak. Dia ada, sebab apa? Allah sebut hijaban mastura, ada dinding. Jadi makna Allah Ta'ala melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ummu Jamil pergi, kemudian Abu Bakar kata, tadi Ummu Jamil mari kan, dia nampak aku tapi tak nampak ya Rasulullah, tak nampak kamu ya Rasulullah kan? Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menjaga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu peristiwa ketika mana Rasulullah SAW keluar daripada rumah dia, Rasulullah ada riwayat mengatakan antara ayat-ayat yang dibaca ataupun ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala menhalang, Allah menidurkan tentera musyrikin yang kepung rumah Nabi itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka adanya sekatang, ada dinding, di belakang mereka pun ada dinding. Fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka, jadi semua tidur belaka. Jadi riwayatnya Rasulullah bila dia keluar, Rasulullah ambil pasir letak atas masing-masing tentera tadi. Itu antara di mana ayat-ayat ini, di antara ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menunjukkan bahawa di mana Allah Taala ni memelihara, menjaga Rasulullah dan juga menjaga orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka sebab itulah ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala memberi rahmat. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu, katakanlah bagaimana fikiran kamu jika Allah membinasakan aku, kalau aku mati kan, mumpung mati juga kan. Tapi ingat mati kita ni, hidup kita hidup inilah dikata perbezaan orang beriman dengan orang kafir kan. Kita orang beriman ni, hidup kita ada matlamat kita kan, perjuangan kita ada matlamat kita kan. Sebab tu dalam satu peperangan apa disebut peperangan Uhud, dia kata peperangan Uhud ini, dia kata Abu Sufyan kata al-harbu sijal, peperangan ni adalah peperangan sama ada yaumul laka wa yaumun alaika, sama ada hari ni kami menang ataupun hari ni kami menang, esok kamu kalah. Esok kami menang, hari ni kamu kalah. Maknanya apa? Ada hari makna hari yang memberi kemenangan, ada hari yang menerima kekalahan. Jadi ketika Abu Sufyan masa itu dia belum masuk Islam lagi dalam perang Uhud kan. Maka sahabat-sahabat antara lain adalah di antara ayat-ayat yang turun di mana Allah Taala menyebut ayat-ayat yang di antara suratul Nisa, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun.
Di mana mereka tadi mengalami penderitaan, kan? Maknanya kalau berperang ni, maknanya tentera-tentera musuh berperang, dia pun penat, kita orang beriman penat juga, kan? Sahabat Nabi, tentera-tentera penat juga. Kalau mereka berjaga malam, musuh-musuh juga berjaga malam juga. Kalau mereka menggunakan wang, maka kita orang Islam pun gunakan wang juga, kan? Cuma beza apa? Bezanya wa tarjuna minallah ma la yarjun. Itu bezanya. Wa tarjuna minallah, kamu mengharapkan pahala di sisi Allah, sedangkan orang kafir dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Maknanya di sini menunjukkan kepada kita bahawa perbezaan hidup orang beriman dengan orang kafir tak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang beriman dengan orang fasik? Tak sama, kan? La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah, kan? Maka inilah dia kata perbezaan antara orang yang beriman dengan orang kafir, kan? Orang yang beriman, kata seorang sahabat nama Zaid bin Harisah, dijawab pada Abu Sufyan, qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar. Masa perang tu, masa peperangan tu masing-masing, sebab tu dalam perang tu kadang-kadang ada penyair, ada tukang syair, macam kita tengok orang main bola lah, kan? Main bola kan, ada tukang sorok pakat nak menang, kan? Perang pun macam tu juga, ada penyair. Sebab tu ada penyair macam Zaid bin Sabit, kan? Maka Zaid bin Harisah jawab, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Ingat, kalau kami mati, kami masuk syurga, tapi kalau mu mati, mu masuk neraka. Itu makna perbezaan, kan? Maka di sini kita lihat di antara lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalnya ayat ni bertanya, faman yujirul kafirin min azabin alim, kan? Siapakah yang akan menyelamatkan orang-orang kafir daripada azab yang pedih, kan? Maka Rasulullah SAW ni memberi amaran kepada orang-orang kafir tadi, marilah beriman, marilah beriman, marilah mentauhidkan Allah, kan? Marilah mengesahkan Allah. Tapi puak-puak tu tadi, walaupun dibaca kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tadi seolahnya dikata hijaban mastura, di mana seolahnya mereka tadi terdinding, tak nampak. Mereka tidak nampak kebenaran. Sebab apa? Sebab mereka ada hijab, mereka ada dinding, kan? Wa ja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqra. Sebab apa mereka tak beriman? Allah kata wa ja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu. Kami jadikan hati mereka itu adanya penutup, akinnah. Dia tak faham ayat-ayat Allah, kan? Dia tidak dapat menerima hidayah Allah. Sebab apa? Sebab dia tidak faham. Sebab itulah kita ni, kita mengaji ni, sebab apa? Kita nak memahami ayat-ayat Allah, kan? Sebab tu Allah Ta'ala menggunakan wa ja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu. Kami jadikan hati mereka tertutup, tak dapat hidayah. Hati mereka itu ada hijab, kan? Ada dinding. Bahkan ayat lain kata barrana ala qulubihim, hati mereka itu berkarat. Orang kata karat kau, kan? Tak nampak. Sebab tu Imam Ghazali kata hati kita ni macam apa? Hati kita ni macam cermin, kan? Tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang kita nak mari masjid, sebelum lepas mandi kita tengok cermin, kan? Tengok cermin, nak pakai piyah, nak pakai baju, kan? Tiap-tiap hari mereka tak cermin. Cermin tu kena gilak semua, gilak semua, kan? Tapi kalau cermin itu kita gilak semua, dia comel lah, kan? Cuba kita bayangkan cermin itu kita letak luar, kan? Jemur tengah panas, mari debu, kan? Maknanya kelabu asap, kita pun tak nampak, kan? Maka begitulah gambaran hati kita, ya? Hati kita ni maknanya kena bersih, kan? Maka bagaimana untuk supaya hati kita ni bersih? Maka Rasul kata
perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim, kan? Sebaik-baik ibadat, seafdal ibadah itu kata tilawatul Quran, baca Quran. Dan bila kita baca Quran, kita cuba untuk memahami ayat-ayat yang kita baca, kan? Sebab tu kita minta doa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berilah aku ni faham akan agama ini. Kita mengaji ini supaya kita faham, kan? Sebab tu disebut ilmu fiqh. Apa makna al-fiqhu? Dalam bahasa Arab kata al-fiqhu bermakna al-fahm. Fiqh ni makna apa? Makna faham, kan? Sebab tu kita kata orang tu faqih. Faqih makna apa? Dia faham agama, kan? Kita kena mengaji dengan dia sebab dia faham. Kalau masalah hukum, kan, dalam masalah hukum kita kena cari orang yang faqih, kan? Orang yang alim tentang faqih, tanya dia bab hukum, dia boleh jawab, kan? Sebab apa? Sebab dia faham, kan? Kita mengaji juga tapi tak berapa faham, kan? Maka sebab itulah kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita kefakihan, makna kefahaman. Kerana itulah di antara kita dituntut supaya ada di kalangan kita ni, anak-anak kita ni, orang yang mengaji agama, orang-orang yang faqih, mendalami agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kenapa tidak ada satu golongan yang keluar untuk menuntut ilmu? Nafara min kulli firqatin, bukan semua. Kita hantar anak-anak kita mengaji. Sebab apa? Ta'ifatun, satu golongan, liyatafaqahu fid din, supaya mereka memahami agama ini. Sebab agama ini kena faham, kan? Tapi kalau kita mengaji kita tak faham, kadang-kadang dia boleh menjadi apa? Kita menjadi merosakkan agama. Sebab itulah dalam peristiwa, kalau kita tengok dalam peristiwa hadis pembunuhan 100 orang tu, kan, hadis yang kita baca, ada seorang tu dia bunuh orang sampai mula-mula 99 orang, kan? Bayangkan dia ni, dia sebagai pembunuh, dia bunuh orang, kerjanya, dosa dia bunuh orang. Bunuh orang tu 99 orang. Maka ditanya seorang, ditanya seorang tu, ditanya seorang abid, dipanggil abid ni orang yang kuat ibadat, nampak ibadat kuat. Ditanya, dia kata, aku bunuh orang 99 orang ni, Tuhan ampun tak dosa aku? Kata abid tu kata apa? Abid tu kata, Tuhan tak ampun dah dosamu, kan? Dia bunuh pula abid tu, tak pasal-pasal. Sebab apa? Sebab orang yang beri jawapan tu dia tidak faqih, dia sekadar abid saja, kan? Ibadat kuat tapi ilmu tak ada, kan? Maka dia jumpa dengan seorang faqih, seorang alim pula. Dia tanya orang alim tu, macam mana ni aku dosa ni, bunuh 100 orang ni, agak-agak Tuhan pun tak dosa aku. Maka orang itu kata, Allah Ta'ala itu bersifat Rahman, Ar-Rahim, wa rahmati. Maknanya rahmat aku ni meliputi sesuatu. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun dosa kamu sebanyak pasir-pasir di muka bumi, walaupun sebanyak buih di lautan, Allah ampunkan dosamu. Dia dengar tu, maka dia pun dia rasa tenang diri dia. Maka kata orang alim tu kata, oleh kerana kamu dah membunuh orang ni, kamu pergilah satu kampung, pergi mengaji. Mungkin dia pergi mengaji, kan? Sebab dia ni maknanya diri dia dah insah dah, kan? Apabila dia dengar jawapan tu, jawapan diberikan oleh siapa? Orang yang faqih, orang yang alim. Jadi apabila orang alim tu beri jawapan, kan, walaupun bunuh 100 orang tapi telah memberikan suatu penawar, kata terubat hati dia. Kalau selama ni dia putus asa, dia kata habislah aku, kalau aku mati masuk neraka dah. Tapi dengan jawapan seorang yang faqih, orang yang berilmu, maka menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan menyelamatkan dia di dunia, di akhirat nanti. Jadi kalau kita baca hadis itu, dia kata lelaki pun pergilah satu kampung, kan, tiba-tiba
dekat Sapa kampung tadi, dia mati tengah jalan, tak ada mengaji lagi, tapi niat dia bertaubat kepada Allah kan, niat dia insah dah kan. Dia ingin kata nak berhijrah, nak ubah diri dia, maka turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab kata dia bunuh 100 orang ni, aku kena hukum dia. Malaikat rahmat kata tak kan, dia ni tak bertaubat kepada Allah Ta'ala ni, mengadu kepada Allah kan. Macam mana ni? Maka dia kata, riwayat tu kata dia suruh ukur, ukur perjalanan dia tu, ukur dah dekat Sapa dekat kampung tu. Maknanya dia nak pergi, kata kalau bahasa kita kan, nak pergi ngaji pondok tu, dekat lah dengan pondok tu. Maka malaikat rahmat ambil kan. Itu menunjukkan kepada kita tentang makna apa? Makna dia tafaqahu fid din, supaya kita ni makna memahami agama kan. Maka ayat yang kita baca ni, kata ulama mufassirin, orang-orang kafir itu inginkan kematian Nabi SAW dan juga kaum muslimin, lalu Allah perintahkan Rasulnya supaya mengatakan kepada orang kafir, seandainya Allah menyelesaikan kami dengan kematian dan menyelesaikan orang yang bersama kami, apalah untungnya kamu dapat dari peristiwa tersebut? Dah kalau kamu kata supaya kami mati kan, kalau kami mati, orang beriman tak ada langsung, dah tak kamu hidup sama kan, mu akan mati juga. Innaka mayitun fa innahum mayitun kan. Cuma bezanya pada hari kiamat kamu akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, apabila kita mati tak saja kan, kita akan dihisap di hadapan Allah Ta'ala nanti. Setiap kita ni ada rekod masing-masing. Jadi kita akan bertemu dengan hari apa? Yaumiddin, yakni yaumul hisab kan. Sebab tu kita baca Maliki Yaumiddin, Tuhan tu yang memiliki hari kiamat. Kata ulama, Yaumiddin makna apa? Yaumul hisab, hari yang mana kita akan hisab di hadapan Allah Ta'ala kan. Ingat, segala perbalahan kita, segala perselisihan kita akan diadili di hadapan Allah Ta'ala nanti kan. Di dunia kita ada mahkamah kan, mahkamah dunia ini adalah bersifat sementara kan. Tapi mahkamah Allah Ta'ala nanti kita diadili dengan apa? Yang menjadi saksi siapa dia? Bukan setakat peguam-peguam, yang jadi saksi siapa dia? Anggota kita, di mana mulut kita dikunci. Mulut kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami meterikan mulut mereka. Masa tu yang bercakap pada kulit, tangan, mata, itu menjadi saksi kita. Maknanya di mahkamah Allah Ta'ala itulah orang kata lebih detail lagi kan? Lebih halus lagi kan. Dan ingat, kita masing-masing ni tak kira lah apa saja pertelingkahan yang kita buat, maka kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Sebab tu dalam hadis-hadis yang kita baca mengenai syurga neraka ni, ada satu tempat dia panggil apa? Dia panggil qantarah. Qantarah. Apa makna qantarah? Qantarah ni dia kata semua orang tu akan berhenti kat situ dulu. Qantarah ialah dia kata mana semua manusia ni akan berhenti di qantarah. Qantarah ni makna kita bahasa kita mudah ni tempat transit. Sebab apa kita transit? Sebab masing-masing nak dihisap, nak diadili oleh Allah Ta'ala kan. Walaupun dia kata yang diadili itu bukan saja manusia kan. Kalau seekor kambing tu, kambing jatang, tanduk, kambing tina, di akhirat nanti Tuhan minta balas balik. Dia minta balas balik. Itu kambing kan. Kambing hak tanduk sama dia tu, yang balas sama dia pun dihisap pada hari kiamat. Dah kalau kita manusia nak lari mana kan. Sudah dah begitu, kita ni masing-masing, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ingat, kita ni ada rekod masing-masing. Setiap kita ni ada rekod masing-masing. Kami akan keluarkan setiap orang tu kitaban, sebuah kitab, sebuah buku, yalqahu mansura,
dan buku itu akan dibentang kepada setiap orang. Dan kita semua pada hari hisab nanti, Allah Ta'ala perintahkan apa? Iqra' kitabak, baca bukumu. Ingat, kita ni ada masing-masing ada buku masing-masing. Setiap kita ni ada rekod masing-masing, dan rekod ni kita akan bentangkan, kita akan baca di hadapan Allah. Allah kata Iqra' kitabak, baca bukumu tu, baca rekodmu tu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka cukuplah bagi Allah. Makna apa? Maknanya semua kita ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menjadikan muka bumi ini untuk siapa dia? Innal arda yarisuha ibadiyas salihin. Ingat, Allah Taala jadikan bumi ini untuk orang-orang yang soleh, untuk orang baik. Kita ni boleh hidup ni, bumi ni masih kekal, masih ada kehidupan dunia ni sebab ni ada orang-orang baik. Innal arda, sesungguhnya bumi ni, yarisuha ibadiyas salihin, maknanya hamba-hamba yang soleh. Kalau tak ada hamba-hamba soleh, orang baik, bumi ni akan hancur kan? Sebab tu Allah sebut wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan azabkan satu kaum, satu negara, satu kampung, melainkan kami utus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Dah zaman kita ni tak ada nabi, siapa dia? Maknanya masih ada lagi orang yang menyampaikan ajaran nabi-nabi. Innamal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu bukan pewaris nabi. Maknanya kita ni masih ada lagi pendakwah. Orang tukar sapa kita ni, orang yang mengingatkan kita. Tapi satu masa nanti bumi kita ni Allah Ta'ala nak binasakan. Macam mana Allah nak binasakan? Dalam hadis yang panjang diceritakan tanda-tanda akhir zaman akan keluarnya daripada dia, keluarnya Dajjal dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ingat, di akhir zaman akan keluar Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj kan? Maka Allah Ta'ala tugaskan Nabi Isa AS untuk membunuh siapa? Membunuh Dajjal. Lalu Nabi Isa AS mengejar Dajjal sampai ke Damsyik. Damsyik itu Damaskus di Syria. Dalam hadis itu kata ada satu tempat nama Al-Manaratul Bayda, menara putih. Jadi Nabi Isa dikejar Dajjal sampai dekat menara putih, Manaratul Bayda. Di situ ada satu pintu namanya Babuluddin, pintu Luddin. Nabi Isa bunuh Dajjal kat situ. Selamat orang beriman. Orang beriman diselamatkan di bukit Tur Sina. Selepas terhapusnya Dajjal, mari pula ujian yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj pula. Ya'juj Ma'juj mari kan? Inna Ya'juj wa Ma'juj musyrifuna fil ard. Maka Ya'juj Ma'juj ni kerja dia merosakkan bumi. Dia kerja merosakkan bumi. Pada masa itu Nabi Isa dikatakan, ini kita cerita ni akhir zaman ya? Macam mana Allah nak tamatkan, Allah nak jadikan hari kiamat tu ya? Ada beberapa peristiwa Maka peristiwanya dah Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah apabila Ya'juj Ma'juj ni bermerajalela merosakkan muka bumi kan? Lalu Allah Ta'ala kirimkan ulat-ulat, dan ulat-ulat ni dia kata membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj ni terlalu ramai. Dia kata bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ni bergelipangan di atas muka bumi ni sehingga bahunya bahu yang busuk. Nabi Isa berdoa lagi, Allah kirimkan burung-burung yang besar, batang leher dia macam batang leher unta, besarnya burung tu. Lalu burung-burung ni kutik mayat-mayat ni, bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Lalu Allah turunkan hujan di mana membersihkan bumi. Maka pada masa itu Nabi Isa dan orang beriman hidup dalam keadaan aman damai dan dengan penuh keberkatan. Dalam hadis itu digambarkan seperahan seekor lembu tu boleh diminum oleh satu kampung, satu kabilah. Nak ajak berkat. Maknanya dengan susu tu
boleh menampung. Maknanya boleh menampung orang ramai, berkat lah maknanya. Nampak sikit tapi boleh menampak orang lain. Lalu dikatakan pada masa itu hidupnya penuh keberkatan. Bagaimana Allah nak menamatkan dunia ni? Maka dikata Allah kirimkan angin yang Yaman. Angin ni mana-mana orang yang beriman yang menghidu angin ni, maka orang beriman itu akan dimatikan Allah SWT. Mana-mana orang yang ada iman sebesar zarah dalam diri dia, yang hidup zaman Nabi Isa tu, apabila mereka menghidu angin yang Yaman tadi, semuanya akan mati mereka. Maka muka bumi ini maknanya semua mati. Semua makna golongan mati. Nabi Isa mati, orang beriman pun mati. Maknanya di muka bumi tidak ada lagi orang yang menyebut nama apa? Nama Allah. Tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Tapi apabila bumi ini tidak ada lagi orang soleh, ada orang beriman, tak ada dah. Pada masa itu tinggallah puak-puak yang jahat, puak-puak kafir, kan? Puak-puak kerja yang fasik ni, dia buat maksiat, dia berzina di tepi-tepi jalan macam binatang berzina. Lalu pada masa itu dia kata, turunlah iblis. Iblis kata kepada puak-puak kafir tadi yang berzina tadi, mu tak malu ke? Iblis ni warok juga dia. Iblis kata, mu tak malu ke zina ni, kan? Jadi pada masa itu semua jadi pengikut pada iblis. Iblis jadi ketua. Ketika itulah Allah Ta'ala menjadikan hari kiamat. Jadi maknanya ni nak menunjukkan bahawa Allah selamatkan manusia di muka bumi ini sebab apa? Sebab adanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang kita baca tadi, faman yujirul kafirina min azabin alim, maksudnya seandainya Allah menyelesaikan kami dengan kematian, binasakan orang yang bersama kami, apalah untungnya kamu dapat daripada peristiwa tersebut? Dan siapakah yang dapat membela kamu daripada seksa Allah apabila seksa turun menimpa kamu? Apakah berhala itu nanti dapat menyelamatkan kamu dari seksa yang pedih? Jadi ini antara kata-kata baginda Nabi SAW kepada puak-puak musyrikin. An Qatadah qalu ta'ala kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra ay zahiban faman ya'tikum bima'in ma'in qala al-ma'ul ma'in al-jari. Daripada Qatadah ia berkata makna ghawra ialah hilang dan makna al-ma'ul ma'in ialah air yang mengalir. Jadi kita ambil sikit tadabbur ayat ni. Para penentang Rasul hendaklah merenungkan urusan mereka sendiri. Seandainya Nabi SAW pengikutnya wafat, sebagaimana mereka berkata, siapakah yang boleh menyelamatkan mereka dari azab Allah? Tetapi Allah masih memberi mereka kesempatan untuk mereka bertaubat sebelum datangnya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni maknanya masih lagi membukakan pintu taubat. Kematian bukan perkara yang menakutkan dan membawa penderitaan bagi Nabi serta para pengikutnya, namun kepastian untuk bahagia. Walaupun hidup dalam keingkaran lebih buruk daripada kematian, mereka diazab tanpa harus mati. Maknanya di sini bagi orang beriman ni, apa makna kematian? Kematian juga adalah maksudnya merupakan suatu penantian bagi orang beriman. Sebab tu orang beriman ni orang yang sentiasa bijak. Dan orang yang bijak tu siapa dia? Orang yang ingat kepada kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itulah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan dia bersedia untuk kematian dia. Wal ajizu man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang bodoh, hak jenis bangang ni, hak jenis bodoh ni apa? Orang yang ikut nafsu dia, sedangkan dia berangan-angan untuk dia mendapat nikmat Allah, ganjaran Allah, syurga Allah. Dia berangan-angan tapi dia tidak beramal. Di sini menunjukkan kata bahawa orang beriman ialah orang yang sentiasa ingat kepada kematian. Rasulullah sentiasa berpesan kepada sahabat, aksiru zikra hazimal lazzat. Maksudnya perbanyakkan kamu
ingat kepada kematian, disuruh ingat kepada mati. Jadi sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni apabila mereka berjuang, mereka dua saja, imma nasru wa imma syahadah, sama ada mereka diberi kemenangan atau mereka mati syahid kan. Sebab Nabi ni dia berdoa kepada Allah supaya dia mati syahid. Wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa hak kita baca dalam maksurah tu ya. Makna kita minta apa? Ya Allah, matikan aku mati dalam golongan syahid. Wa amitna ala syahadati fi sabilik ni'mal maula wa ni'man nasir. Sayyidina Umar apabila dia berdoa, dia minta dua perkara. Allahumma arzuqni syhahadah wal maut fi baladi rasulik. Ya Allah, matikan aku mati syahid kan. Dan matikan aku di Madinah. Wal mautu fi baladi rasulik, maknanya di negeri rasulmu. Jadi Sayyidina Umar ni diminta dia mati syahid, Allah makbulkan doa dia mati syahid. Dia dibunuh oleh Abu Duduk masa nak pergi sembahyang subuh. Kemudian apabila nak dikebumikan, Aisyah mencadangkan Umar dikebumikan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar, Umar ni bersama Rasulullah. Maknanya Allah memperkenankan doa Sayyidina Umar kan. Dan dia sentiasa minta Allah Ta'ala matikan dia mati syahid. Kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha yang beriman, yang kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Makna ayat ni Rasulullah baca kepada golongan musyrikin tadi kan. Rasulullah ni memujuk orang musyrikin supaya beriman. Kul, katakanlah, huwar rahman. Allah Ta'ala tu sifatnya apa? Ar-Rahman. Rahman makna apa? Tuhan tu bersifat rahmat. Disebut dalam satu riwayat, kalau orang kafir tahu tentang sifat rahmat Allah, dia tidak akan berputus asa. Kenapa? Kerana Allah dengan rahmat dia tadi, Allah buka pintu taubat. Allah buka seluas-luasnya pintu taubat selagi nyawa belum sampai di halqum kan? Selagi matahari belum terbenam, atau dia kata matahari terbit di sebelah barat. Maknanya apa? Makna sebelum tibanya masa tu, Allah Ta'ala beri kepada kita manusia ni supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah. Mana Allah Ta'ala ni dia buka seluas-luas pintu taubat. Kenapa Allah Ta'ala itu? Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman. Nabi Isa apabila dia berdoa, dia kata apa? Ya Rahman ad-dunya wa Rahim al-akhirah. Itu doa Nabi Isa. Ya Rahman, wahai Tuhan yang pemurah di dunia dan penyayang pengasih di akhirat. Dan Ar-Rahman adalah sifat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada yang mukmin dan kafir. Tuhan beri belaka. Sebab tu Allah kata kul huwar rahman. Katakan Tuhan tu bersifat rahman. Makna Tuhan ni atas dunia Tuhan tak pilih mu beriman ke, mu kafir ke, mu fasik ke, mu semayang ke, mu tak semayang ke kan, mu baik ke, mu jahat ke kan, mu buat kebaikan ke, mu merapuk ke, mu curi, Tuhan beri belaka. Makna apa? Itu makna sifat rahman. Katakanlah Tuhan tu bersifat rahman. Kul huwar rahman amanna bih, kami beriman dengannya. Wa alaihi tawakkalna, dan kami kepada kami lah kepadanya kami bertawakal. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sungguh kami telah beriman dengan Allah Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya sahaja kami bertawakal, yakni bergantung untuk menjalankan urusan kami. Bukanlah kami bergantung kepada banyaknya harta atau kepada orang yang besar. Maka tidak lama lagi kamu akan mengetahui siapakah yang berada di dalam kesesatan. Sebab masa tu puak-puak musyrikin ni orang piti banyak belaka, orang duit banyak kan, orang kaya-kaya belaka kan. Termasuk dia kata salah seorang nama apa? Nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Mughirah ni maknanya orang paling kaya lah, piti banyak. Dia ni korporat kan. Anak dia ramai, anak dia 11 orang. Dia jadi Gubernur Mekah, ketua Perdana Menteri Mekah masa tu. Segala-galanya ada pada Al-Walid bin Mughirah. Dia ni orang yang bijak,
hebat keilmuan dia, orang yang mendalami bahasa Arab, dia dikenal sebagai sastrawan Arab, semua ada pada Al-Walid bin Mughirah. Satu hari orang minta Al-Walid bin Mughirah ni jumpa Rasulullah SAW, kan? Kata pokok musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal, kata, "Mu wahai Walid, mu pergi jumpa Muhammad, mu tanya dia, mu tengok dia, mu berhujah dengan dia." Maknanya mu ni orang yang paling baik dengan kami, mu lah jadi wakil. Satu hari Al-Walid bin Mughirah pun pergilah. Pergi dia dengar Rasulullah baca Quran. Rasulullah baca Quran. Lalu hati kecil dia kata, "Oh, innaha lahalawatun." Oh, comel sungguh, indah sungguh, merdu sungguh bacaan Muhammad tu. Maka dia nak kata apa? Dia ni orang yang bijak bahasa Arab. Dia tahu ilmu bahasa Arab. Dia kata nak kata syair bukan syair, nak kata sajak bukan sajak. Nak kata apa? Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Mudaththir itu, innahu fakkara wa qaddar. Dia fikir nak kata apa ni, kan? Kalau aku kata Muhammad tu betul, habislah jawatan aku tak jadi ketua lah, kan? Jadi hati kecil dia kata apa yang dibuat Muhammad tu, Quran yang dibaca Muhammad tu betul. Tapi kerana dia ada kepentingan diri, maka dia kata, akhir sekali dia kata apa? Muhammad itu tukang sihir. Itu menunjukkan kepada bagaimana di mana orang yang Allah Ta'ala tutup hati dia, kan? Walaupun hati kecil dia itu mengatakan apa betul, kan? Maka Allah sebut sini, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Maka ayat ini menyatakan bahawa oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata, kan? Sedikit kita ambil tadabbur ayat. Allah yang Maha Penyayang mengizinkan baginda untuk menunjukkan kedekatan hubungan Allah dengan Rasulnya dan orang mukmin. Ini adalah isyarat betapa besar dan dalam rahmatnya kepada baginda dan orang mukmin, dan tentu dia tidak akan membinasakan mereka sebagaimana dikhayakan orang yang kafir. Yang kedua, beriman dan bertawakal kepada Allah yang di tangannya tergenggam segala nikmat adalah pengubah keadaan. Bersama keduanya manusia akan selamat daripada azab Allah. Sebab itulah kita hendaklah kita sentiasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Orang beriman disuruh untuk apa? Disuruh kita untuk berusaha beramal, dan disuruh kita sentiasa berdoa kepada Allah, dan disuruh kita bertawakal kepada Allah. Sebab tu ayat ni kata wa alaihi tawakkalna. Setelah kita berusaha, kita berikhtiar, dan kita jangan jemu untuk berdoa kepada Allah, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika azab ditimpa kepada para pengingkar, maka hal itu adalah nikmat bagi orang mukmin yang bertawakal, sebagaimana ketika azab itu dihindarkan daripada mereka. Jadi apabila Allah nak turunkan azab ke atas muka bumi ini, maka Allah Ta'ala dia akan tengok dulu, kan? Makna wa ma kana Allah li'azibahum wa hum yastaghfirun, kan? Wa ma kana Allah li'azibahum, Allah tidak mengazabkan satu kaum selagi mana ada lagi mereka yang memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Maknanya masih lagi ada, kalau sekiranya ada lagi di kalangan kita ni orang baik-baik, kita masih lagi mengajak kepada kebaikan, kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran, masih ada lagi orang yang berjuang untuk mempertahankan Islam ini, maka Allah tidak akan hancurkan satu kaum. Tapi ingat, kalau kita tidak ada amal ma'ruf dan nahi munkar, kita tidak membantah suatu kemungkaran, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang terkini, bala yang yang kata yang hampir dengan negara kita hari ini, apa dia? Hari ini Singapura dia telah menghalalkan hubungan sejenis. Sebenarnya Singapura ni dimaharamkan, ada undang-undang dia, kan? Undang-undang dia masih mengharamkan hubungan sejenis, homoseks, laki sama laki, puang sama puang. Dan diberitakan Singapura nak halalkan pula. Ini semua bala Allah Ta'ala. Ini semua umat-umat apa? Puak-puak Nabi Lut. Ingat puak-puak Nabi Lut. Allah Ta'ala binasakan umat Nabi Lut sebab apa? Sebab kaum dia adalah suka, kaumnya Lut mana apa? Kaum yang meliwat. Laki jantan suka jantan, laki sama laki. Allah hapuskan satu tamadun sadun. Dan kita sebagai umat Islam, kita kena buat bantahan.
kan, wajib bagi kita buat bantahan, kan, walaupun negara itu negara kafir, tapi sekurang-kurangnya kita kena buat bantahan. Kenapa? Kerana dia mengundang bala Allah Ta'ala, seolah dia telah memberikan suatu pengiktirafan kepada puak-puak yang disebut puak-puak LGBT, puak-puak gay ni. Saya rasa sekadar itulah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah mungkin saya akan pilih surah yang lain. Kita mengkhatamkanlah surah Al-Mulk ini, dan insyaAllah kita akan pilih surah yang lain untuk untuk kuliah yang akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma dzakkirna bil Qur'anil azim wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.